Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar awak pengenalan set part 3. Untuk part 3 ni kita akan belajar gambar rajah band, set semester, pelengkap bagi suatu set dan juga subset. So semuanya ada 4. Mula-mula kita pergi dulu kepada set semester dan juga subset. Set semester, ini adalah simbol untuk set semester. Dia macam huruf E, tapi dia ada ekor dekat bawah dan juga atas. Sepatutnya ada atas sikit. Itu adalah set semester. Simbol dia. Kita pergi dulu apa makna set semester. Set semester adalah set yang mengandungi semua unsur dalam perbincangan. Bermakna dalam perbincangan ni bermakna depends pada soalan. Kita pergi kepada unsur subset dahulu. Jika setiap unsur dalam set A ada juga dalam set B, maka A subset B. Ia ditulis sebagai A subset B. Ini macam huruf C ni, ini adalah simbol untuk subset. Awak boleh tulis dalam bentuk ayat, A subset B ataupun dalam bentuk simbol A subset B. Dia macam huruf C tapi dia lepeh. A subset B. Kita tengok pada contoh. Dekat dalam gambar ni ada set A dan juga set B. Kenapa A dipanggil sebagai subset untuk B? Mula-mula kita listkan dahulu. Untuk set A, kita ada 1, 2, 3. Untuk B, B yang warna biru ni, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti cikgu tunjuk ni. So conclusion dia, maka A subset B, A subset B. A subset B kerana unsur dalam A ada juga dalam B. Bermakna dekat sini dia macam bertindih. A ni dia bertindih atas B. Dengan syarat, unsur dalam A ada juga dalam B. Kita tengok contoh kat sini kan. Ada 1, 2, 3, B pun ada 1, 2, 3. Maknanya dia dah bertindih, kita boleh tulis sebagai A subset B. Tapi kita tak boleh tulis sebagai B subset A. Kenapa kita tak boleh tulis B subset A? Sebab unsur dalam B tak ada dalam A. Sebab B kita ada 4, 5, tapi set A kita tak ada 4, 5. So bermakna B bukan subset A. Ini simbol untuk bukan subset. B bukan subset A kerana bukan semua unsur dalam B ada dalam set A. So cara yang paling senang sekali nak tahu, unsur yang sikit mesti unsur yang sikit ni, set yang sikit unsur dia mesti subset dengan set yang banyak unsur. Dengan syarat samalah unsur dalam dia tu. Maknanya A subset B, bukan B subset A. Clear? Kita pergi kepada contoh yang lain. Daripada contoh yang lain, soalan dia adalah, bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada A ialah subset bagi set B ataupun bukan. Dia nak kita tentukan, sama ada A subset B ke ataupun tidak. Nak suruh kita tentukan yang tu je lah. Bermakna kita tengok dulu soalan A. Dalam soalan A, kita ada set A, 2, 4, 6. Dan dalam B, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita compare dua-dua ni. So, dalam A, kita ada 2. Kita ada 2. Sini pun ada 2. Untuk kita ada 4. 4, 6. 6. Dan juga 6. Bermakna A, unsur untuk set A ada dalam set B. So conclusion dia maknanya A akan jadi A subset dengan B. Sekejap cikgu boleh cantik sikit set ni. A subset B. Kita pergi kepada B pula. Untuk B, dia bagi tahu kat situ soalan dia, A adalah nombor perdana yang kurang daripada 20. Dan B adalah nombor ganjil yang kurang daripada 20. Mula-mula first step sekali kita kena listkan dulu. Kita kena senaraikan dulu unsur dia. Senaraikan unsur. Ini step yang pertamalah, senaraikan unsur dia dahulu. Unsur bagi set A adalah nombor perdana yang kurang daripada 20. Nombor perdana start dengan nombor 2. 2,
3, 5, 7, 9 bukan, 11, 13, 17 dan juga 19. Okey, ini set unsur untuk set A. Okey, untuk B pula, dia kata kat sini nombor ganjil. Nombor ganjil start dengan nombor 1. 2 pula. Okey, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan juga 19. Okey, sekarang kita compare. Dia kata kat sini A subset B, bermakna unsur dalam A mesti ada juga dalam B. Okay, so sekarang ni kita tengok untuk A kita ada nombor 2. Untuk B kita tak ada nombor 2. Okay, maknanya dia start dengan nombor 1 dan 3. Bermakna dekat sini maka A bukan subset B. Kenapa bukan subset B? Sebab sini sebelah sini ada 2. Okay, sebab sini ada 2. Kira sini tak ada 2. So maknanya dia tak bertindih lah, dia tak sama. Okay, kalau dia tak sama maknanya A bukan subset B. Okay, kita pergi kepada C pula. Okay, sini senang je. Okay, awak tengok dekat situ soalan dia. A huruf dalam perkataan sopan. Okay, dan B huruf dalam perkataan kesopanan. Okay, sopan ni ada dalam set B. Okay, bermakna A subset B. Okay, kita pergi. Okay, seterusnya kita pergi kepada bilangan subset. Okay, macam mana kita nak tentukan bilangan subset? Okay, bilangan subset boleh ditentukan menggunakan formula 2 kuasa N. N tu ialah bilangan unsur. Okay, set kosong juga ialah subset bagi setiap set. Okay, sekarang ni macam mana kita nak tahu subset? Okay, contoh soalan dia adalah senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap set yang berikut. So A, set dia adalah 3, 4. Okay, ini adalah set. Kita tak tahu set apa, dia tak nyatakan set A ke set B. Okay, kita bagi tahu kat sini. Okay, yang soalan A, set dia, unsur dia adalah 3, 4. Okay, macam mana kita nak tahu subset dia? Kita pakai formula. Okay, N ni adalah bilangan unsur. Okay, dalam set yang diberi, unsur dia adalah 3 dan 4. Okay, 3 dan 4 bermakna unsur dia ada 2. Kita pakai formula. Okay, maknanya bilangan unsur. Okay, sama dengan 2 ni kita kena tulis 2 sebab formula dia memang 2. Okay, 2 kuasa dengan 2 sebab unsur dia ada 2. 2 kuasa 2. Jawapan dia akan jadi 4. Okay, bermakna unsur kita adalah, okay, salin balik. 3. Kita pecah-pecahkan dia. 3, 4. Okay, lepas tu kita combine pula. 3, 4. Okay, dan satu lagi yang last sekali adalah set kosong. Okay, nampak dia bagi tahu kat sini. Okay, set kosong juga ialah subset bagi setiap set. Okay, bermakna kalau kita tak letak set kosong ni, subset kita ada 3 je lah. Okay, kita kena tambah lagi satu set kosong. Okay, bermakna nak tahu bilangan unsur, guna formula 2 kuasa 2 dapat 4. Okay, kemudian kita pecahkan unsur yang diberi ni kepada satu-satu. Okay, maknanya kita pecahkan dulu 3, 4. Okay, lepas tu 3, 4. Kita combine. Last sekali barulah set kosong. Okay, next kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okay, kita pergi kepada ABC. So, ABC dia ada 3. Okay, dia ada unsur dia ada 3 bermakna bilangan unsur pula. Okay, cikgu betulkan kat sini. Sepatutnya bilangan subset. Okey, kat sini pun maknanya bilangan subset dia ada jadi, okey, 2 kuasa 3. Kenapa 2 kuasa 3? Sebab unsur dia ada 3. So 2 kuasa 3, okey, bermakna 2 darab 2 darab dengan 2. Okey, jawapan dia mesti jadi 8. Okey, subset tu mesti ada 8. So kita senaraikan. Ya, cikgu senarai kat sini lah, takut tak muat tempat dia kan. Okey, so sama dengan kita pecahkan dulu satu-satu. A. Kemudian B. Okay,
C. Okay, kita kemudian dah habis dah satu-satu, kita combine pula. Okay, kita combine pula. Dia akan jadi, tempat tak cantik ni. Okay, so dia akan jadi AB. Okay, kemudian kita combine pula dengan AC. Okay, lepas tu, kita combine pula B dan juga C. Okay, sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi apa? AB, AC, BC. Okay, A, B, C. Okay, last kali adalah empty set. Okay, so ada berapa semua kat situ? So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, betul. Maknanya subset kita ada 8 refer kepada formula dia tadi, 2 kuasa 3. Okay. Alright. Okay, ingat kat sini mula-mula buat satu-satu dahulu. Okay, lepas tu combine buat dua-dua pula. Lepas habis dua-dua dah tak ada benda nak combine dah. Tak ada unsur nak combine dah. Kita combine pula dengan 3. So last kali adalah empty set. Okay, kita pergi kepada set pelengkap. Okay, apa itu set pelengkap? Okay, set pelengkap bagi A. Contoh Okay, set pelengkap bagi A adalah bermakna bukan set A ataupun ditulis sebagai A prime. Okay, kita tengok terus kepada contoh. Kenapa bermakna bukan set A? Okay, kita tengok kat sini. Okay, diberi set semesta. Okay, ni kita baca dia set semesta. Okay, diberi set semesta sama dengan X ialah integer. Okay, X tu adalah integer dan nilai X tu mestilah besar dan sama dengan 1 dan kurang dan sama dengan 10. Okay, maknanya nilai X, baca X dulu. X lebih besar dan sama dengan 1. Okay, kecil dan sama dengan 10. Tentukan pelengkap. Okay, dekat sini dia dah bagi tahu kat sini pelengkap. Okay, tentukan pelengkap bagi setiap set yang berikut. Kita pergi kepada A. P sama dengan kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Okay, kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Okay, sebelum kita nak buat A, kita kena listkan dulu set semesta. Okay, cikgu tulis siap kat sini. Okay, cara dia. Okay, set semesta kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 10. Kenapa? Sebab dia dah bagi tahu kat sini. Okey. X lebih besar dan sama dengan 1. Bermakna 1 termasuk. Lebih kecil dan sama dengan 10. Maknanya 10 termasuk. Kemudian set P. Okay, set P adalah kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Okay, set P kena refer kepada universal set. Okay, set P kena refer kepada set semesta. Okay, maknanya awak nak jawab P ni kena refer kepada set semesta ni. Jangan pakai tulis sahaja. Okay, maknanya kuasa 2 sempurna start dengan nombor 1. Okay, 1 kuasa 2 adalah 1. 2 kuasa 2 adalah 4. 3 kuasa 2 adalah 9. Okey, 4 kuasa 2, 16. Kena tulis ke 16 tak payah sebab set semesta dia sampai 10 sahaja. So, kita tutup. Okey, maknanya P kita ni adalah 1, 4, 9. Okey, sekarang kita nak jawab untuk A. Okay, kita nak jawab untuk A. Okay, pelengkap bagi setiap set yang berikut. Okay, bermakna dia nak tahu pelengkap bagi set P. Okay, pelengkap bagi set P, cikgu dah bagi clue dekat situ tadi. Pelengkap bermakna bukan set P. Okay, P prime yang bukan set P. P kita boleh tulis sebagai P prime ataupun pelengkap P pun boleh. Nak tulis P prime pun boleh, tak ada masalah. So, jawapan dia akan jadi, okay, unsur yang bukan
P. Okey, P prime bermakna unsur yang bukan P. So kita dah ada P ni dah ada 1, bermakna P prime kita akan jadi 2. Okey, refer kepada universal set. 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan juga 10. Okey, itu bermakna P prime. Okey, sekarang ni dia kata, okey, cikgu ulang balik kat sini. Dia bagi tahu pelengkap bagi setiap set yang berikut. Okey, set P kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Kita senaraikan dulu 1, 4, 9. Okey, pelengkap bagi P bermakna P prime. Okey, P prime unsur yang bukan P. Sekarang ni kita refer kepada universal set. Okey, unsur P ada 1. Okey, bermakna P prime tak boleh letak 1 dah lah. Dia makna yang bukan P. Yang bukan P tapi dia ada dalam set semesta. Jadi 2. Okey, 3, 5, 6, 7, 8 dan juga 10. Okey, sekarang kita buat Q pula. Okey, Q dia bagi kat situ. Q adalah faktor bagi 10. Faktor bagi 10 bermakna apa darab apa akan dapat 10. Okey, contoh kat sini 10 sama dengan 1 darab 10 dan juga 2 darab 5. So unsur bagi Q adalah 1, 2, 5 dan juga 10 sahaja. Okay, kita ambil macam ni. Kita ambil 1, 2, 5 dan juga 10. Okay, kalau Q prime, maknanya unsur yang bukan Q, so Q prime kita akan jadi, cikgu bagi color dia bagi sama. Okay, so Q prime, saya tak nak tukar. Okay, so Q prime kita akan jadi, okay, 2 dah ada kat sini, 2 dah ada kat sini. So start dengan 3, 4. Okay, 5 tak boleh sebab 5 dah dalam set Q. 6, 7, 8 dan juga 9 sahaja. Okay, boleh faham? Maknanya set pelengkap ni, okay, set pelengkap adalah set yang bukan set yang diberi. Contoh dari sini kalau dia bagi Q, okey, pelengkap bagi Q dia akan jadi Q prime. Q prime ni bermakna unsur yang bukan ada dalam Q. Okey, unsur yang bukan ada dalam Q. So sebaliknya lah, maknanya jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unsur ni pula kena refer kepada set semesta. Jangan pakai tulis saja. So kena refer kepada set semesta. Okey.